Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Terlebih dahulu saya jawab salam pada yang beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bagi salam Tuan Cino, Latif, Saudara Akmal Putih dan lain-lain insya-Allah. Baik, malam ni seperti biasa kita sambung kepada kitab Safinatun Najah. Kita sambung dan masuk kepada fasal yang seterusnya. Seperti biasa tuan-tuan semua, kalau ada apa-apa persoalan, tuan-tuan boleh tulis, maupun persoalan yang berkaitan dengan tajuk yang kita bincangkan malam ni, ataupun tajuk-tajuk yang sebelum ni, ataupun perkara-perkara lain lah. InsyaAllah saya cuba selesaikan apa benda kemusykilan tuan-tuan semua. Baik, malam ni kita akan mulakan dengan fasal yang membabitkan ataupun yang berkaitan dengan tayamum. Tayamum ni tuan-tuan semua, satu keringanan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita tatkala kita tidak mempunyai air untuk digantikan daripada ibadat bersuci, iaitu mandi wajib dan juga wudu. Jadi tayamum ni dia ganti mandi wajib dan juga ganti daripada wudu. Dua tu saja. Jadi tayamum tak boleh ganti untuk membersihkan najis. Sebagai contoh, badan kita ada najis, tiba-tiba tak ada air nak bersihkan najis, kita tayamum, itu tak boleh. Tayamum ni dia hanya ganti untuk membersihkan bersuci daripada hadas kecil dan hadas besar, ataupun dengan bahasa mudah, ganti daripada mandi wajib dan ganti daripada wudu. Itu dua tu. Jadi dalam situasi kita tak boleh berwudu, dalam situasi kita tak boleh nak bertayamum, tak boleh nak mandi wajib, maka kita diberikan kelonggaran oleh agama kita, iaitu untuk kita bertayamum. Baik. Jadi di sini disebutkan, kita tengok dalam matan kitab kita ni, asbabut tayammumi salasatun. Sebab bagi mengharuskan tayamum, maknanya yang membolehkan kita bertayamum, ada tiga. Jadi maknanya disebut di sini ada tiga. Sebahagian kitab yang lain ada yang sebut lebih banyak lagi, ada yang sebut sampai 5, ada yang sebut sampai 8 dan sebagainya. Cuma untuk kitab kita yang ringkas, yang kecil ni, Safinatun Najah, untuk permulaan bagi kita memahami ilmu fardu ain dan ilmu-ilmu asas agama, maka cukuplah kita berdasarkan kepada kitab ini. Ahlan wa sallam Ustaz Syukri bin Umar. Ustaz tengok ni segan pula kita ni. Okay, baik. Jadi tuan-tuan semua, sebab bagi tayamum ada tiga. Yang pertama, kata musannif, kata pengarang, faqdul ma'. Yang kedua, wal marad, sakit. Yang ketiga, wal ihtiyaju ilaihi li'atashi hayawanin muhtaramin. Okey. Jadi kata pengarang, sebab bagi membolehkan seseorang itu bertayamum ada tiga. Okey, mengikut kitab ni lah ada tiga. Jadi ada juga kitab lain yang sebut sampai 5 dan sebagainya, seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi sebab yang pertama disebutkan di sini faqdul ma', yakni tidak ada air. Tidak ada air. Air itu tidak ada. Jadi untuk dalam masalah tidak ada air, ulama membahagikan kepada tiga situasi. Situasi yang pertama, kita yakin tak ada air. Situasi kedua, kita
zon ataupun waham, sangka, tak pasti, kan? Mungkin ada air, mungkin tak ada. 50-50 atau 70-30 atau 80-20 terpulang. Maknanya tak sampai had yakin kata tak ada air. Itu situasi kedua. Situasi ketiga, kita yakin ada air. Okey? Ada 3 situasi. Dalam masalah tak ada air ni ada 3 situasi. Situasi pertama, kita yakin tak ada air. Okey? Situasi kedua, kita was-was, zon, waham, syak, zon, waham, ada air atau tak ada air. Mungkin ada air, mungkin tak ada air. Situasi ketiga, kita yakin tak ada air. Maka dalam 3 situasi ini dia berbeza hukum. Hukum yang pertama, situasi yang pertama, iaitu situasi ketika mana kita yakin tak ada air. Macam ni, kita tak perlu lagi cari air. Tak wajib talab cari air. Maksudnya kita boleh terus untuk bertayamum. Situasi kita misal kata macam ni. Radio atau televisyen ataupun internet yang kita percayai, maklumat sah yang kita yakini, umumkan kawasan Selangor, satu Selangor ataupun kawasan satu Gombak ini, ataupun kita kata Selangor lah senang, mudah nak bagi mudah contoh, satu Selangor air tak ada. Jadi kita terima maklumat itu dan kita yakin di sekitar kawasan kita pun tak ada air. Semua tak ada air, kering kotang semua. Maka dalam situasi yang pertama ini kita yakin, memang yakin tidak ada air, maka dalam situasi ini kita boleh terus tayamum. Okey, situasi pertama terus tayamum. Situasi kedua, kita rasa macam ada air. Rasa macam tak ada air. Okey, zon ataupun syak ataupun waham, maka dalam keadaan ini wajib dia cari air. Contoh, rumah kita tak ada air, tapi kita rasa macam surau rumah kita ni ada air. Okay. Maka wajib kita pergi cari air ke sana. Pasal apa? Pasal kita 50-50. Tetapi setakat mana yang wajib kita cari air tu? Adakah kita kena pergi cari sampai ke Johor? Kan? Dia kena ada had dia. Setakat mana had dia? Bila mana kita 50-50 ni, setakat mana had dia? Maka ulama kata hadnya iaitu dipanggil haddul ghaus. Haddul ghaus maksudnya, kalau orang tu duduk di padang pasir, ada orang nak rompak dia, dia menjerit, "Oh, tolong!" Suara itu sampai kat mana? Ghaus, pertolongan. Jadi sepelaungan dia panggil, ya. Jadi lebih kurang ulama kata 300 hasta. Jadi dengan kiraan sekarang lebih kurang 150 meter. Jadi kita wajib cari dalam lingkungan 150 meter. Kan? Kalau surau kita dengan rumah kita tidak sampai 150 meter, kita kena cari, pergi surau. Kita faham, kita sangka ada air di surau, kita pun pergi cari kat surau. Betul, kolah ada. Itu wajib. Kalau surau tu tempat kita rasa tadi tu lebih daripada itu perbahasan apa benda termasuk dalam tempat yang kita tidak wajib pergi cari air. Sebab apa? Sebab dia lebih daripada 150 meter. Situasi yang ketiga, kita yakin ada air. Yakin ada air. Tetapi air itu berada lebih daripada jarak haddul qurbi. Haddul qurbi istilah dia. Apa haddul qurbi? Jarak dekat. Apa makna jarak dekat? Jadi ulama kata lebih kurang haddul qurbi ni, kalau orang dulu berhenti pacak kemah dia, orang musafir dulu di zaman pada pasir dulu, dia pacak kemah dia dan dia akan pergi cari kayu api. Jadi dia akan keluar pergi cari kayu api untuk nyalakan api pada waktu malam. Jadi kawasan dia akan pergi, biasanya orang Arab ni dia akan pergi dalam kawasan haddul qurbi. Dia tak pergi jauh. Jauh sangat takut sesak apa semua. Jadi haddul qurbi itu kebiasaan orang Arab mencari kayu api ketika mereka pacak kemah. Gitu. Jadi itu semua tu, benda itu susahlah kalau kita nak tentukan sekarang. Maka ulama tolong kira untuk kita. Jadi ulama kata haddul qurbi ni lebih kurang jaraknya
Macam-macam lah, ada pendapat ulama kata 3 kilo, ada yang kata 4.5 pun ada, lebih kurang macam tu. Jadi contohlah, saya duduk di Selayang kata. Saya yakin air itu ada, tapi air itu adanya di Taman Kosas. Contoh di Taman Kosas Ampang. Kan? Orang Ampang kata air ada di sini Ustaz. Kawasan saya tak ada. Jadi yakinlah air ada di sana. Adakah pergi ke Ampang untuk ambil air, sedangkan saya duduk di Selayang ni, ada pun saya boleh tayamum terus. Jadi ulama kata oleh kerana jarak Selayang ke Ampang melebihi daripada 4.5 kilo, lebih sampai sana lebih, maka pada waktu itu boleh tayamum terus. Tetapi kalau tempat kita yakin ada air tadi kurang jaraknya daripada 4.5 km haddul qurbi tadi, maka wajib kita pergi ke sana dalam situasi kita yakin ada air. Jadi ada 3 situasi. Situasi pertama, kita yakin tak ada air. Situasi kedua, kita was-was, syak atau zon atau waham, maksud tak pastilah semua tu, ada air atau tak ada air, maka wajib dicari dalam jarak sekitar lebih kurang 150 meter. Okey. Situasi ketiga, kita yakin ada air, maka wajib dicari, pergi ambil air tadi dalam lingkungan jarak 4.5 km lebih kurang. Kalau lebih pada tu, kita tak wajib dah, boleh tayamum. Okey, itu ada 3 situasi untuk tidak ada air. Perkara yang kedua yang membolehkan tayamum ialah al-marad, yakni sakit. Jadi sakit ni macam mana yang membolehkan tayamum? Jadi ulama kata sakit yang membolehkan tayamum, sekiranya dia ambil air semayang, maka akan sakit. Dia sihat, kalau ambil air semayang, dia sakit, maka boleh tayamum. Dalam bahasa Arab dia panggil hudusu maradin, makna timbul sakit. Macam contoh kita sekarang sihat, tetapi doktor kata kalau cik tadi ambil air semayang, kalau cik ambil air semayang, cik akan sakit. Ataupun bukan doktor, berdasarkan pengalaman dia, tajribah dia, kalau dia ambil air semayang, dia demam. Kalau dia ambil air semayang, dia demam, sakit. Okay? Maka pada waktu itu dia boleh bertayamum. Ataupun dia dah sakit, tetapi kalau dia ambil air semayang, ziyadatuhu, bertambah sakit dia. Jadi sakitnya akan jadi bertambah. Kenapa? Kerana dia ambil air semayang tadi. Berdasarkan pandangan doktor ataupun berdasarkan kepada pengalamannya. Dia boleh. Ataupun dia dah memang doktor, itu boleh lah. Dia ada doktor dah, dia tahu kalau aku ambil air semayang ni akan bertambah sakit. Ataupun doktor yang bagi tahu. Doktor yang bagi tahu, ataupun yang doktor pun tak bagi tahu, berdasarkan tajribah dia, pengalaman dia, kalau dia ambil air semayang akan bertambah sakit. Maka boleh juga dia bertayamum. Ataupun kalau dia tayamum akan menyebabkan ada parut yang keji, syainan fahishan, parut yang teruk, maknanya parut yang ketara. Fahish maknanya ketara. Fi udwin zahirin, pada anggota yang zahir. Kalau dia tayamum akan menyebabkan ada parut pada anggota yang zahir, dan parut itu ketara. Itu pun dibenarkan. Mana anggota zahir? Muka, tangan, lengan dan sebagainya. Ni. Kalau parut, tapi parut itu pada anggota batin, badan, kaki, paha dan sebagainya, ini tak ada masalah. Doktor kata kalau awak tayamum, kalau awak ambil air semayang, akan tinggal parut kesan. Tapi kesan tu di mana? Kesan tu di luka kita. Di mana lukanya? Kan? Ataupun kalau dia kata ambil mandi wajib lah senang. Kalau awak mandi wajib, akan menyebabkan ada parut yang ketara di bahagian badan awak ni, dalam ni. Kan? Akan timbul parut. Akan menjadi timbul parut. Tapi ini di anggota yang batin, anggota yang dalam, bukan zahir. Ini tak boleh tayamum. Kerana pasakih parut saja. Okay? Jadi kenapa? Kerana yang dibenarkan
untuk kes parut tadi, parut hanya untuk parut yang fahish, parut yang ketara. Kalau setakat kecil-kecil, lubang kecil tu tak ketara, kan? Parut yang ketara pula di anggota yang zahir, muka dan tangan. Okey. Jadi Islam ni kan agama yang mementingkan maruah. Salah satu daripada kulliyat, perkara yang perlu kita jaga ialah hifzul ird, menjaga maruah. Jadi salah satu daripada maruah kita ini adalah muka kita. Jadi sebab itu diambil kira juga parut. Kenapa? Kerana dia mencacatkan maruah kita, mungkin menjatuhkan air muka kita dan sebagainya. Jadi pada waktu itu dia termasuk dalam perkara yang dibenarkan syarak untuk bertayamum. Okey, 2. Jadi kita nak tahu macam mana sakit tadi, nak tahu tadi, boleh kita pakai pertama, kalau kita dah doktor, kita dah memang belajar ilmu perubatan, kita boleh pakai ilmu kita. Ataupun kita boleh tanya doktor, ataupun berdasarkan tajribah, berdasarkan pengalaman. Boleh juga di sisi Ibn Hajar, tapi Imam Ramli kata pengalaman tak boleh. Khilaf lah, tapi kita ambil itulah, senang, pengalaman boleh. Okey. Doktor tu tadi pula, kalau mengikut pendapat yang mu'tamad, mesti doktor yang beragama Islam lah, adil. Adil maknanya orang Islam. Orang Islam, akil baligh, dan tidak melakukan dosa, adil. Tetapi ada juga ulama yang kata dalam bab ini boleh diterima perkataan doktor yang fasik dan juga orang kafir, dengan syarat kita percaya apa yang dia cakap. Sama macam kita cerita dulu bab tengok anak bulan. Untuk sabit satu negeri, satu kawasan yang di bawah pemerintahan raja tersebut, hakim tersebut, ada 2 saja, iaitu melalui tengok anak bulan. Kalau tak nampak anak bulan, melalui cukup 30 hari bulan Syaban. Itu untuk secara umum. Tetapi untuk individu, boleh kita terima percakapan walaupun orang itu tadi orang yang fasik. Orang fasik dia kaki minum arak, dia tak semayang. Tiba-tiba dia bagi tahu, dia kata aku tampak anak bulan tadi. Dan kita percaya, dia kata walaupun orang ni tak semayang, tetapi dia ni bila bercakap, dia cakap betul. Dia tak akan bercakap bohong. Cuma dia tak semayang je. Kita percaya apa yang dia cakap, maka kita boleh terima dan wajib kita puasa. Bila kita percaya tadi, wajib kita puasa atas diri kita saja. Atau orang lain tak wajib. Pasal apa? Pasal dia untuk khusus saja. Untuk umum masyarakat, 2 saja, iaitu yang pertama, tengok anak bulan. Kalau tak nampak, cukupkan bulan Syaban 30 hari. Itu dalam mazhab Syafi'i. Sama dalam kes ni, kan? Pada asal tak boleh. Tapi kalau hati kita rasa kita yakin dan percaya kat doktor ni, walaupun dia fasik, tak semayang, walaupun dia jenis kafir, tapi kita percaya kepada dia dalam bab ilmu perubatan ni, boleh kita terima juga. Tidak semestinya doktor itu yang beragama Islam dalam pendapat ini, insya-Allah. Yang ketiga yang membolehkan bertayamum ialah al-ihtiyaju ilaihi, kita berhajat kepada air, li'atashi hayawanin muhtaram, kerana dahaganya hayawanin muhtaram, hidupan yang dihormati. Hayawan kita terjemah hidupan, sebab bukan binatang saja, asal pada kataan hayyun, hidup, hayatun, hayawanun, yang hidup. Jadi binatang ataupun benda-benda hidup yang muhtaram, yang dihormati, maknanya yang dipelihara, yang dijaga nilai darahnya dalam agama. Itu muhtaram. Maksudnya kita dilarang untuk membunuhnya. Dilarang untuk kita membunuhnya. Itu dipanggil haiwanun muhtaram. Okey, ada haiwan yang haram kita bunuh dia. Okey, itu dipanggil haiwanul muhtaram. Jadi, saya ambil misal. Kita ada air. Tapi air ni cukup untuk minuman unta kita ataupun lembu kita. Kalau kita buat tayamum, kalau kita buat ambil wuduk, tak cukuplah untuk minuman lembu kita. Lembu ni binatang muhtaram, binatang yang dihormati. Maka dalam kes ini kita nak ambil wuduk tak boleh. Boleh kita
bertayamum. Kenapa? Kerana nak menjaga kehidupan, yakni binatang yang dihormati tadi, lembu tadi. Okey. Dan termasuklah dalam kategori ini apa saja kita perlu air tadi untuk kehidupan kita sekalipun. Contohnya, air ada, tapi kalau kita guna air untuk ambil sembahyang, menyebabkan kita tak boleh nak hidup. Macam mana tak boleh nak hidup? Kita nak air tadi nak jual. Nak jual air tadi untuk beli beras dan sebagainya. Untuk beli roti dan sebagainya. Maka kalau kita ambil wuduk, maka tak adalah makanan untuk kita. Jadi boleh kita jual air tadi dan juga kita dapat duit dan beli makanan, dan untuk ambil air sembahyang kita boleh bertayamum. Ini kan agama Islam ni bukannya agama yang susah, agama yang ada rahmat. Ada agama yang rahmat. Tak adalah kata susah dan penat dan sebagainya. Tak. Okay. Jadi maknanya dalam situasi macam ni tak ada masalah. Okey. Jadi dia pun bawa misal pada kita. Ghairul muhtarami sittatun. Kehidupan ataupun binatang hidup ataupun benda hidup yang tidak dihormati pada hukum syarak, dia ni tak perlu kita jaga dia. Sittatun, ada 6. Ada 6 ni maksudnya dia bukan darahnya dihormati. Maksudnya kalau kita ada air, kemudian air kita ni cukup-cukup untuk ambil air sembahyang. Kalau kita bagi minum kat dia, kita tak boleh buat ambil sembahyang. Kalau kita ambil air sembahyang, dia tak boleh minum. Kan? Dia tak boleh minum. Maka untuk 6 orang ni, kita tak boleh korbankan air kita untuk 6 jenis ni. Itu dia. Biar dia mati pun tak apa. Apa itu 6 ni? Yang pertama, tarikus solah. Orang yang meninggalkan sembahyang. Orang yang meninggalkan sembahyang. Tapi dengan syarat, selepas dia ditangkap oleh pemerintah dan pemerintah suruh dia sembahyang, dia tetap tak nak sembahyang juga. Bukan hak orang tinggal sembahyang, berkeliaran di kawasan rumah kita dan sebagainya, tak termasuklah tu. Ini disebut dalam kitab Nailur Rajak, dia kata apa? Tarikus salati ba'da amril imam. Orang yang meninggalkan sembahyang selepas disuruh oleh pemerintah. Atau wa huwa man akharaha an jami'i awqati. Okey, itu panjanglah. Jadi maknanya kena pemerintah dulu tangkap dia lah. Pemerintah tangkap dia dulu. Kemudian lepas dia tangkap, penjara ke apa, sembahyang. Dia tak nak sembahyang juga. Waktu ni memang orang degil betul lah ni. Kan? Maka darahnya sudah tidak dihormati lagi. Tak ada kemuliaan pada darahnya. Jadi, kalau tak ada air pun, kalau kita nak ada air cukup-cukup, lepas tu, kalau bagi minum kat dia, kita tak boleh berwuduk. Kalau kita berwuduk, dia mati sebab tak ada air. Tak apa, kita kena berwuduk. Tak sah tayamum kita pada waktu itu. Sebab darahnya tidak dihormati. Yang kedua, wazanil muhsan. Penzina yang muhsan. Setelah sabit di hadapan qadi juga. Bukan dengan cerita-cerita je, wah ni berzina ni, itu tak boleh, pasal tak sabit lagi. Bila dah sabit depan qadi, dia bawa rasanya dia berzina, memang betul lah dia berzina, dan dia muhsan. Apa muhsan? Maksudnya dia pernah melakukan persetubuhan yang sahih, dalam perkahwinan yang sahih. Mana dia pernah menikah, walaupun dia sekali bersetubuh, kemudian dia berzina. Hukuman hudud untuk orang yang berzina yang muhsan ni apa benda? Rejam sampai mati. Memang darahnya dah tak dihormati lagi. Maksudnya dia tu dah nak mati dah. Sama dengan kes orang yang tinggal sembahyang tadi. Bila ditangkap imam, dia tak nak sembahyang juga. Bila disuruh oleh imam, dia tak sembahyang juga. Maka hukuman hudud kepada orang yang meninggalkan sembahyang ialah potong leher. Jadi makna darah dia dah tak dihormati. Makna dia tak lama lagi pun dia akan mati juga. Begitu. Sama juga dengan kes orang yang berzina yang muhsan. Makna setelah sabit, maka bila dah sabit dia ni berzina depan qadi, maka hukumannya ialah direjam sampai mati. Maknanya kalau kita tak bagi minum dia mati pun, memang dia akan mati juga selepas ni. Maknanya dia akan direjam sampai mati. Sebab itu penzina yang muhsan tadi tidak termasuk dalam kategori kehidupan yang dihormati. Maka tak boleh kita korbankan air kita untuk mereka. Okey. Yang ketiga, wal murtad.
Orang murtad, na'udzubillahi min zalik wal iyadzubillah. Jadi orang yang keluar daripada agama Islam, orang yang keluar daripada agama Islam dipanggil murtad. Jadi orang murtad ni hukuman hududnya ialah dibunuh, dipancung lehernya. Bila ditangkap oleh imam, oleh pemerintah, dipancung lehernya. Maka oleh kerana darahnya sudah tidak dihormati lagi, maka tidak ada kemuliaan pada darahnya, maka kita tidak boleh korbankan air kita untuk beri kepada dia, untuk pergi pada dia. Jadi kita kena gunakan untuk berwudu. Jadi kalau kita bagi kat dia air, kita tak ada air untuk berwudu, maka kita tayamum. Tayamum kita tidak sah. Yang keempat, wal kafirul harbi. Kafir harbi. Kafir harbi, yakni kafir yang berperang dengan orang Islam, yang tidak ada suluh pendamaian dengan kita, dengan orang Islam. Berbeza dengan kafir kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'min dan sebagainya. Kafir-kafir. Kafir harbi maksudnya kafir yang berperang dengan negara Islam. Contoh Yahudi lah. Yahudi yang berada di Israel, dia sedang berperang dengan orang Palestin. Jadi mereka ni, Yahudi ni kafir harbi, kerana berperang dengan orang Palestin. Maka kalau jumpa mereka ini dalam keadaan mereka dahaga, perlukan air, kita ada air cukup-cukup. Kalau kita wudu, dia mati. Kalau kita bagi kat dia, kita kena tayamum. Maka kita tak boleh bagi air, kerana dia ni adalah kafir harbi. Melainkan dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah, dia masuk Islam, itu bab lain lah. Itu dia dah jadi Islam, jadi saudara kita lah. Maka pada waktu itu darahnya telah dihormati, maka kita kena bagi kat dia dan kita boleh tayamum. Walaupun dia kata dia mengucap tu, mungkin kita nampak dia mengucap tu kerana dia nak selamatkan diri dia supaya tak mati. Tak apa. Kerana benda itu pernah berlaku di zaman Rasulullah SAW. Nabi tegur sahabat yang bunuh orang yang mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Jadi itu hal dia dengan Allah Ta'ala lah. Kita berhukum, nahnu nahkumu bizawahir wallahu yatawalla sarair. Kita berhukum dengan zahir, Allah Ta'ala lah yang uruskan hal-hal as-sarair, yang dalam hati kita, yang dalam hati orang tadi. Kemudian yang kelima, binatang yang tidak dihormati ataupun kehidupan yang tidak dihormati, al-kalbul aqur. Kalbul aqur maksudnya anjing yang menggigit. Okey. Anjing ni dia ada 3 jenis anjing, ya. Satu, anjing yang gigit orang, anjing gila. Ni dia panggil kalbul aqur. Satu lagi, anjing yang ada manfaat yang kita gunakan untuk berburu. Satu lagi, anjing yang tak ada manfaat, tak ada mudarat. Okey? Jadi yang al-aqur tadi ni, yang menggigit tadi ni, walaupun dia ada manfaat, dia anjing berburu dan sebagainya, boleh dibunuh. Anjing yang boleh dibunuh. Anjing yang tidak ada manfaat, tidak ada mudarat, anjing peliharaan saja ni, adakah boleh dibunuh atau tidak? Maka kata Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, boleh dibunuh. Tetapi kata Imam Ramli, tak boleh dibunuh. Anjing yang berkeliaran di dalam kawasan taman kita, dia tak ada manfaat, tak ada mudarat. Tak ada manfaat, tak ada mudarat. Jadi yang tak ada manfaat, tak ada mudarat ni khilaf ulama. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari kata boleh bunuh. Imam Ramli kata tak boleh bunuh. Jadi sesuai dengan pendapat kita duduk di bandar ni, pendapat Imam Ramli lah. Kalau tuan-tuan ambil pendapat Syekhul Islam, tuan-tuan pergi bunuh anjing berkeliaran, ini mungkin kena denda ke apa, majlis bandaran ke apa, wallahualam, saya tak pasti tu. Tu. Okey. Tetapi kalau anjing tu aqur, anjing ni menggigit orang, dia gigit orang, dari segi hukum fiqh memang boleh bunuh, tak berdosa pun bunuh. Cuma undang-undang saya tak pasti, tengoklah. Tuan-tuan jangan dengar ni terus buat tu semua. Tengok cek undang-undang juga macam mana boleh bunuh ke tak boleh. Itu terpulang pada undang-undang PBT, ya, pihak berkuasa tempatan.
anjing yang ada manfaat yang digunakan untuk berburu dan sebagainya, ini haram dibunuh. Jadi anjing ada 3 kategori. Yang akur, yang gigit orang, ini boleh dibunuh. Yang kedua, yang ada manfaat guna untuk berburu dan sebagainya, ini haram dibunuh. Yang ketiga, tak ada manfaat, tak ada mudarat, keliaran gitu, dia tak gigit orang, tak kejar orang apa. Khilaf ulama. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari kata boleh dibunuh. Imam Ramli kata tak boleh dibunuh. Okey, habis. Dan yang keenam, khinzir. Khinzir ni babi. Babi ni boleh bunuh. Bila-bila masanya darah dia tidak dihormati. Oleh kerana darahnya tidak dihormati, maka automatik kita tak boleh korbankan air kita untuk khinzir tadi, untuk babi ni. Kan? Tak ada pembahagian. Semua khinzir boleh bunuh. Tak ada masalah. Sama ada khinzir tu khinzir yang menggigit, yang sodok orang, kan, menyondol orang ataupun tak menyondol orang, semua boleh bunuh. Tak ada masalah, bunuh. Satu-satunya binatang kita boleh tembak tanpa apa-apa sebab. Itulah. Sebab itu bila Nabi Isa AS turun di akhir zaman nanti, Nabi Isa antara tugas yang dia jalankan ialah mematahkan salib, menghapuskan jizyah, cukai, dan juga akan membunuh khinzir. Ini dari segi hukum fiqah. Tapi tuan-tuan semua, dari segi undang-undang, tuan-tuan kena perhati juga. Kan tuan-tuan pergi tembak khinzir, tengok-tengok khinzir orang Cina mana ke apa, yang tu kena masuk penjara, saya tak tahulah. Cuma ini hukum fiqah. Baik. Jadi oleh kerana 6 jenis ini, darah mereka tidak dihormati pada syarak, darah mereka halal dibunuh, maka kalau kita tak bagi air untuk mereka dan biarkan mereka mati pun tidak menjadi satu kesalahan. Dan kalau kita beri juga air kepada mereka dan kita tayamum, maka hukum tayamum kita tidak sah. Kerana apa? Kerana kita berikan air kepada makhluk yang tidak dihormati pada syarak darah mereka. Baik, selesai tuan-tuan semua. Kita masuk pada fasal yang seterusnya. Faslun, fasal yang seterusnya, syurutut tayammum, syarat tayammum, asyara. Syarat bagi sah tayammum ni ada 10. Yang pertama, ayyakuna biturabin. Yang pertama, tayammum tu mesti dengan tanah. Ini dalam mazhab kita Imam Syafi'i, mesti dengan tanah, yakni debu tanah. Tak boleh tayammum dengan selain daripada tanah. Walaupun tepung, bedak dan sebagainya, semua tak boleh. Pasir, semua tak boleh. Mesti dengan tanah. Berdasarkan kepada ayat Quran, fatayammamu sa'idan tayyiba. Sa'id dan Imam Syafi'i terjemahkan turaban tayyiba. Tanah yang bersih. Jadi, kena tayammum guna tanah saja. Ini mazhab Syafi'i kita ketat sikit dalam bab tayammum. Mazhab Hanafi, tuan-tuan semua, dia luas sikit. Dalam mazhab Hanafi, boleh bertayammum menggunakan apa sahaja yang ada atas muka bumi. Sebab itu ada setengah masyayikh, setengah syekh-syekh daripada Yaman mengajar kita, kalau kita naik kapal terbang, kita tak boleh nak ambil wudu, tayammumlah di kusyen tu boleh. Debu tu pun boleh atas muka, debu yang keluar di kusyen tu, abuk-abuk tu, tepuk kan, boleh buat tayammum. Tetapi mazhab Syafi'i tak boleh. Sebab apa? Sebab ini mesti guna debu. Jadi maknanya, kalau naik kapal terbang tu nak cari debu tak boleh, air sembahyang, air pun tak ada, bolehlah pakai taklid pada mazhab Abu Hanifah. Jadi kalau orang tanya, yang tepuk-tepuk kursi tu, macam mana? Itu bukan tanah, itu habuk. Itu tak sah dalam mazhab Syafi'i, tapi dalam mazhab Hanafi sah. Kerana dalam mazhab Hanafi boleh tayammum apa saja yang ada di atas permukaan bumi. Pasir ke apa boleh. Yang kedua, wa an yakuna turabu tahiran. Syarat yang kedua untuk tayamum, mestilah tanah tadi tahiran, suci. Maksudnya tanah tadi bukannya tanah yang bernajis, yang bercampur dengan najis. Khususnya kalau kita pergi ke tanah perkuburan. Kubur tadi dah digali balik. Macam kubur dibakit, dia gali balik, dia keluar. Tanam, keluar, tanam. Maka tanah tu, tanah yang ada di bakit ni, majoritinya tanahnya adalah tanah mutanajis. Kerana tanah yang dalam
tanah yang dalam itu, dia hancur mayat, air badan mayat tu najis, dikorek keluar balik, maka tanah tu tadi bercampur dengan najis, jadi tanah itu mutanajis, tak boleh dibuat untuk bertayamum. Tanah bercampur dengan tai kucing, debu tanah tadi dan sebagainya, tak boleh tak boleh dibuat tayamum. Ataupun semalam kita tengok ada orang kencing kat situ, 2 hari lepas tu kita tak ada air, kita pun pergi kat situ, ada debu, tapi hari tu ada orang kencing di sini, kencing tu dah kering dah, jadi debu lah tu. Kita nak ambil debu tu tadi tidak boleh. Kenapa? Debu tadi dah jadi debu mutanajjis. Syarat yang ketiga, wa alla yakuna musta'malan. Debu yang kita nak guna tadi bukan debu musta'mal, maksudnya debu yang dah digunakan. Okey, contoh kita tayamum yang dah jatuh. Tayamum jatuh, itu yang dah digunakan. Yang ni tak boleh. Kenapa? Kerana debu itu musta'mal. Syarat yang keempat, wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu. Syarat yang keempat, debu tadi tidak bercampur dengan tepung atau seumpamanya. Maknanya debu tu semata-mata debu. Tak boleh debu yang bercampur dengan benda lain. Contoh debu tadi bercampur dengan tepung gandum, daqiq. Kan? Itu tak boleh. Mesti debu 100%. Debu tanah. Okey? Syarat yang kelima, wa an yaqsidahu. Ini payah sikit. Maksudnya syarat yang kelima, maksudnya kita qasakkan debu tadi semasa pindah. Okey? Qasakkan debu tadi semasa pindah. Mana kita niat nak pindah debu tadi. Jadi kalau kita berjalan-jalan, contoh jalan-jalan naik motor pun, lepas tu datang angin, bung kena muka kita. Lepas tu kita balik ke rumah, tak ada air. Elok ada debu kat muka ni, kita pun sapu terus kat muka kita kan. Itu tak boleh. Pasal apa? Pasal masa kita pindah, masa debu kena tadi bukan kita qasak, bukan kita niat untuk pindahkan. Okey? Kalau kita letakkan tangan begini di angin, dia melekat dan kita sapu di muka, ini boleh. Pasal apa? Pasal kita qasatkan untuk pindahkan debu tanah tadi. Okey? Mesti qasat, ada hati, niat dalam hati untuk pindahkan debu tanah tadi. Yang ke mana tadi? Syarat yang ke-6, wa an yamsaha wajhahu wa yadayhi bi darbatain. Dalam mazhab Syafi'i, sapu muka dan sapu tangan dengan darbatain, dengan 2 kali tepuk. Tak boleh sekali tepuk muka dan tangan sekaligus. Mesti 2 kali, tepuk sekali dan tepuk sekali lagi untuk tangan pula. Darbatain, 2 kali tepuk. Okey, 1 untuk muka dan 1 untuk tangan. Syarat yang ke-7, wa an yazilan najasata awalan. Syarat yang ke-7, mestilah wa an yuzila, yazila pula. Wa an yuzilan najasata awalan. Yang pertama, yang ke-7, hendaklah dia menghilangkan najis dahulu sebelum dia bertayamum. Okey. Jadi saya baca sikit dalam syarah dia Nailul Rajak, dia kata apa? Jadi syarat yang ke-7 ialah izalatu najasatil badani ghairil ma'fuwi anha qablahu in amkanat. Maksudnya sebelum kita nak tayamum, kita kena bersihkan najis yang tidak dimaafkan daripada badan kita dulu, kalau boleh. Nak bersih macam mana? Ustaz, air tak ada. Kerana air tak ada ni, tayamum bukan tak ada air saja. Ada 3 sebab kan? Pertama, tak ada air. Yang kedua, sakit. Yang ketiga, ada haiwan yang berhajat perlu kan. Jadi mungkin kes dia sakit, tak boleh pakai. Tapi ada najis, di sini boleh basuh. Dia pun dia tak boleh pakai air. Jadi kena basuh dulu. Kan? Di anggota wuduk dia tak boleh pakai air. Cuma di tempat najis tadi boleh basuh. Jadi basuh dulu. In amkanat, sekiranya dia mampu. Okey, kalau tak mampu, fayasihu tayammumuhu ma'aha inda Ibn Hajarin. Kalau tak boleh nak basuh najis tadi, maka sahlah tayamumnya walaupun ada najis di sisi Ibn Hajar. Kemudian
di sisi Ibn Hajar sah. Tetapi di sisi Imam Ramli tidak. Okey. Imam Ramli tidak sah. Maka timbul daripada khilaf antara Imam Ramli ni, bersihkan najis tak bersihkan najis. Seorang lelaki yang masuk agama Islam, misal, lepas dia masuk agama Islam seminggu, dia pun mati, belum sempat lagi bersunat. Maka di bawah kulfah dia tadi ada najis. Kita mandikan jenazah, maka tak boleh nak bersihkan betul-betul di bawah kulfah tadi, pasal ada najis. Nak sunatkan tak boleh, haram sunatkan mayat. Lalu macam mana? Lalu mandikan mayat tu tadi. Mandi dulu mayat. Ataupun tayamum terus dulu baru mandi, boleh juga. Tayamum dan mandi, ataupun mandi lepas tu tayamum. Tayamum tu kenapa? Ganti air yang tak sampai di bawah kulfah. Ini kena ingat, bagi orang yang menguruskan mandi jenazah yang jenis orang yang tak bersunat, macam ni lah situasi. Okey, jenis orang yang tak bersunat. Pasal apa? Pasal ada najis di bawahnya tadi. Okey, di bawah kulfah, kulub dia tadi. Maka dia kena tayamum. Kemudian bila tayamum tadi, adakah sah tayamum berserta ada najis? Mengikut pendapat Ibn Hajar, sah. Bila sah tayamum tadi, bolehlah sembahyang jenazah atas dia. Kata Imam Ramli tak sah. Imam Ramli kata tak sah. Maka pendapat Imam Ramli, orang yang mati tak bersunat, maka dikebumikan tanpa disemayangkan. Mandi, oleh kerana tayamum dia tak sah, lepas mandi, kapal, bumi saja. Tak boleh disemayangkan. Kenapa? Kerana badan dia belum suci 100%. Kerana nak semayang jenazah ni lepas mandi. Mandi tu pula kena sempurna. Jadi pendapat Imam Ramli ni agak keras sikit dan tidak sesuai lah diamalkan di zaman kita ni. Kerana semayangkan, kebumikan orang Islam tanpa disemayangkan, itu adalah satu bentuk, orang kata, mungkin bentuk penghinaan dan sebagainya. Jadi banyak ulama pakai pendapat Ibn Hajar lah. Okey, tapi kena tayamum. Kena ingat ni, betul-betul kena ingat orang yang menguruskan jenazah yang tak bersunat. Ataupun dia bukan baru masuk Islam, jenis tak bersunat, takut nak bersunat, sampai ketua tak bersunat. Ada juga kan, tak bersunat, tiba-tiba meninggal. Kesnya sama juga, mesti kena tayamum. Baik, syarat yang seterusnya, yang ke-8, wa an yajtahida fil qiblati qablahu. Hendaklah dia berijtihad, yakni dia kena cari dulu kiblat sebelum daripada dia bertayamum. Okey, tayamum ni dia panggil orang kata taharah dhaifah, suci yang lemah. Maka dia sama macam orang kata kena cari dulu kiblat, kena masuk waktu dulu dan sebagainya. Sama dengan kes orang yang orang yang istihadah yang saya sebutkan malam tadi. Kena masuk waktu dulu dan sebagainya. Syarat yang ke-9, wa an yakuna at-tayammumu ba'da dukhulil waqti. Hendaklah tayamum yang kita lakukan itu selepas daripada masuk waktu. Dan tayamum tadi laku untuk satu fardu saja, satu tayamum. Masuk zuhur, satu tayamum. Habislah satu fardu itu saja. Sunat boleh buat banyak, tapi bergantung pada niat juga. Nanti kita akan bahaskan di dalam bab niat nanti. Okey? Masuk asar, tayamum yang lain pula. Masuk maghrib, tayamum yang lain pula. Masuk isyak, tayamum yang lain. Okey. Kalau dia jamak, maka setiap fardu dia kena, kalau dia jamak, katalah dia pakai pendapat Imam Nawawi yang kata boleh jamak dengan sebab sakit, maka 2 kali tayamum lah. Zuhur, 1. Okey. Lepas tu habis sembahyang zuhur 4 rakaat, dia nak sembahyang asar, tayamum dulu. Lepas tayamum baru sembahyang asar. Itu tayamum, satu tayamum untuk satu fardu. Dan yang ke-10, syarat yang ke-10, wa an yatayammama likulli fardin. Hendaklah dia tayamumkan. Dia tayamumkan. Dia tayamumkan untuk setiap fardu. Okey.
Okey, setiap fardu. Jadi at-tayammumu likulli fardi ainin. Fala yujma'u baina salatai fardin bitayammumi wahidin wala baina tawafaini fardaini. Jadi dia tak boleh himpunkan di antara dua sembahyang dengan satu tayamum, dua sembahyang fardu, dan juga dua tawaf yang fardu, tak boleh dengan satu tayamum. Okey. Kalau sembahyang Jumaat, dia jadi khatib. Khatib tu khutbah tu fardu, satu tayamum. Dia nak turun sembahyang Jumaat, kena tayamum yang lain pula. Jadi kes kalau khatib, dua tayamum. Okey? Tu dia tak boleh. Pasal dua fardu yang berbeza. Jadi setiap fardu dia kena tayamum. Fardu ain. Kalau fardu kifayah tak apa. Contoh dia lepas sembahyang zuhur, dia nak sembahyang jenazah. Okey, boleh. Sembahyang jenazah tu fardu kifayah, tak perlu tayamum yang lain. Yang tak bolehnya fardu ain saja. Jadi untuk fardu ain, satu fardu, satu tayamum. Okey, selesai. 10 syarat bagi sah tayamum. Okey. Kemudian saya ingat nak habiskan tayamum pada malam ni. Tapi rasanya tak sempat juga habis. Panjang juga bab tayamum ni. Saya nak sebut pasal masalah yang lain pula. Okey, tak apalah. Masa pun dah lewat. Jadi kita sambung malam besok. Perkara yang berkaitan dengan rukun tayamum pula. Okey, dan insya-Allah lah malam besok lah saya sebutkan 5 langkah untuk menyelesaikan masalah orang yang pakai simen, plaster dan sebagainya. Okey, insya-Allah malam besok, tak sempat malam ni. Okey. Jadi untuk malam ni baca kitab setakat ni dulu. Kemudian kalau ada soalan lah, saya tengok soalan dulu apa yang tuan-tuan tulis. Okey. Tak ada soalan? Mana soalan ni? Tak ada. Ustaz mau pencerahan. Adakah larangan berpuasa pada hari Isnin dan Khamis pada bulan Syaban kepada mereka yang tidak beramal berpuasa Isnin Khamis secara istiqamah di bulan-bulan lain? Ini berkaitan dengan puasa. Puasa pada hari Isnin dan Khamis, ulama mana-mana pun disunatkan berpuasa. Tak kisah ulama mana pun. Isnin Khamis. Cuma yang ada larangan tu, yang saya sebutkan pada kuliah yang bab puasa dulu, iaitu puasa pada selepas daripada 15 Syaban. Selepas pada nisfu Syaban, iaitu 16 Syaban. Izan tasafa Syaban, kata Nabi, fala tasumu illa an ya'tadu. Apabila telah masuk nisfu Syaban, yakni 15 Syaban, janganlah kamu berpuasa, yakni puasa sunat, illa an ya'tadu, melainkan suatu puasa yang kamu telah beradat, yang biasa kamu lakukan. Jadi kata ulama, kalau kita tak pernah puasa Isnin Khamis, tak pernah puasa, tak pernah ada adat puasa Isnin Khamis, tiba-tiba lepas daripada 16, lepas pada 15 hari 16 Syaban, kita nak puasa lepas 15. Sebelum tu tak ada masalah. Lepas pada 15, yang hari 16, 17, 18, kita nak puasa. Ini tak boleh. Haram puasa. Kenapa? Kerana sebelum ni kita tak pernah puasa pun Isnin Khamis. Tetapi kalau kita pernah puasa Isnin Khamis, walaupun sekali, dalam seumur hidup kita sekali je kita puasa. Pernah puasa Isnin, pernah puasa Khamis. Dia kira dah jadi adat dah. Walaupun sekali pun dah jadi adat dah. Ingatlah ada. Aku pernah puasa dulu. Zaman muda-muda dulu sekali Isnin. Maka lepas 15 tadi, 16, 17 tadi, boleh puasa Isnin Khamis. Tak ada masalah. Okey? Itu. Ataupun kita tak pernah puasa pada sebelum tu tak pernah puasa. Isnin Khamis pun tak ada. Tak ada akulah, tak pernah puasa. Tapi kita nak puasa juga hari 16, 17, 18, 19 Syaban tadi. Macam mana nak buat? Maka kita kena puasa hari 15 Syaban. Maka bila kita puasa hari 15 Syaban, kita boleh puasa 16, boleh puasa 17, boleh puasa 18. Tapi bila kita berhenti je 19 kita berhenti, 20 kita tak boleh dah. Macam tu.
Jadi yang tak bolehnya, untuk soalan tadi, yang tak bolehnya ialah selepas daripada nisfu Syaban, iaitu hari 16 Syaban. Dengan syarat pertama, dia tak boleh tu, dia tak pernah puasa Isnin Khamis sebelum ni. Kalau dia pernah puasa walaupun sekali, boleh. Ataupun dia memang tak pernah puasa, tetapi dia sambung dengan hari 15, 16. Okey, boleh tunggu puasa. Bila berhenti tak boleh. Yang tak bolehnya, dia tak sambung dengan hari 15 dan 16 dan dia tak pernah beradat puasa dia tadi. Salah satulah. Itu yang tak boleh. Kena faham. Jadi bukan kata sebulan bulan Syaban, tak. Lepas pada 15 Syaban. Hari 16. Itu pun dengan dua syarat, dua tadilah, dua situasi tadi. Kalau ada dua tadi, maknanya dia pernah puasa Isnin Khamis, haram. Ataupun dia sambung dengan hari 15 pun tak haram juga. Okey, insya-Allah jelas. Okey, seterusnya. Ada 6 golongan ini adalah darah yang tidak dihormati dan halal darahnya, maka contohnya jika berlaku darurat ancaman bunuh. Maka orang yang tinggal solat lebih layak dibunuh berbanding orang yang solat ke Ustaz? Berlaku darurat ada ancaman bunuh. Maksudnya macam mana? Naik bot lah senang. Naik bot. Naik bot nak karam. Kan orang buat misal. Bot nak karam. Siapa nak buang dulu? Orang yang ni lah. Orang 6 ni dulu lah. Kan? Okey. Kata ada penzina musan dah sabit dah. Bot nak karam. Kita nak buang yang mana? Yang darah dia tidak dihormati tadi lah. Yang penzina yang musan tadi. Buang dulu dia. Memang darahnya tidak dihormati dah. Itu misalnya. Okey. Kalau baby meninggal Ustaz, kena tayamum tak kalau dia belum sunat? Ya, baby pun kalau tak sunat, kena tayamum lah. Pasal di bawah qulfah dia tu ada, bawah muncung kemaluan dia ada najis. Sebab bila dia mandi, air tak rata di bawah kemaluan tadi. Okey. Dengan syarat maknanya kemaluan tu dah maknanya boleh berkumpul najis lah. Kalau dia lahir hari ni, dia lahir terus meninggal, biasanya adatnya tak ada najis lagi, pasal dia tak kencing apa lagi. Itu tak apalah. Tapi kalau umur 5 tahun, umur 4 tahun, 7 tahun, kan, 2 tahun, dia dah pernah kencing apa semua. Bila kencing, najis tadi tu, orang Melayu panggil apa, jadi putih-putih tu, kan, kat dalam muncung tu. Orang kami Kelantan, minta maaf lah, kami Kelantan panggil kulup, benda tu. Yang putih-putih tu yang terjadi daripada air kencing tadi. Jadi yang terjadi daripada air kencing itulah najisnya. Sebab dia asalnya air kencing. Jadi dia pasal dia ada muncul, dia kumpul tu. Jadi yang itulah najisnya. Jadi syarat soal tayamum tadi mesti kena bersihkan najis dulu. Jadi tayamum dia tidak sah. Tayamum untuk mandi wajib. Tayamum untuk mandi wajib. Macam mana tayamum untuk mandi wajib? Cuba jawab tuan-tuan semua. Tayamum untuk mandi wajib. Macam mana? Kena berguling dalam debu ke? Tayamum untuk mandi wajib. Tayamum untuk mandi wajib sama, sapu muka dan tangan saja. Okey? Tuan-tuan ingatlah, sampai ke kiamat pun anggota tayamum tu dua saja, muka dan tangan. Tak ada anggota lain. Walaupun yang air tak sampai tu di kulub tadi, di kulfah tadi, tetapi yang tayamumnya di muka dengan tangan. Jangan tuan-tuan tayamum kat situ. Terkejut banyak tu. Okey? Jadi tayamum ini hanya tayamum untuk mandi wajib ke, untuk wuduk ke, tayamumnya di muka dan di tangan. Itu saja. Jadi katalah orang ni berjunub, air tak ada, jadi ambil debu muka, ambil debu tangan. Untuk wuduk pun sama, untuk mandi wajib pun sama, tidak ada beza tayamum untuk wuduk dan mandi wajib. Baik, okey.
InsyaAllah. Saya ingat tak ada dah soalan. Ada lagi kan saya terlepas? Okey, kalau tak ada dah, insyaAllah tuan-tuan semua. Rasanya hampir ke semua ada soalan saya jawab. Okey. Jadi insyaAllah kita jumpa pada malam besok. Sambungan sikit lagi bab tayamum. Dan kita akan, saya ingat boleh selesai malam ni. Rupanya panjang juga uraiannya. Jadi insyaAllah malam besok kita boleh selesaikan masalah bagaimana kalau aksiden berbalut apa benda, pakai belat, pakai simen dan sebagainya, macam mana kita nak berwuduk dan macam mana kita nak mandi wajib. Okey, insyaAllah. Jadi saya rasa setakat dahulu. Wallahu alam, mudah-mudahan ada manfaat apa yang kita bincangkan malam ni. InsyaAllah. Aqulu qawli hadha, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna ma yanfa'una, rabbana faqihna faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allahumma bihaqqil Fatiha wa binuril Fatiha wa bihaqqi man unzilat 'alaihi al-Fatiha نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم، يا دافع البلاء والنقم، ادفع عنا يا الله، ادفع عنا يا رحمن، ادفع عنا يا رحيم كل بلاء ووباء وهم وغم وشدة وفتنة ونكمة. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.